أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah, marilah sama-sama kita buka majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya Allah masih lagi memberikan kita ruang dan kesempatan untuk kita meneruskan kehidupan kita di muka bumi ini, dan seterusnya dapatlah kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan semoga amalan baik yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari yang mendatang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita bertemu dengan Allah di hari-hari akhirat kelak, insya-Allah. Insya-Allah pada pagi ini kita masih lagi meneruskan perbincangan kita tadabbur surah Yusuf, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk perbincangan berkaitan tentang ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. InsyaAllah seperti biasa, marilah sama-sama kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Yusuf, bermula daripada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Sadaqallahul azim. Di mana ayat yang ke-15 Allah berfirman dengan maksudnya, apabila mereka pergi membawa Yusuf bersama mereka dan bersepakat untuk membuangkannya ke dasar perigi, dan ketika inilah kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya engkaulah yang akan menceritakan sendiri kepada mereka tentang perbuatan mereka ini, sedangkan mereka ini tidak sedar. Ayat ini berkaitan rentetan daripada kisah ayat yang ke-11 hingga yang ayat ke-14, di mana usaha 10 orang adik-beradik Yusuf untuk memujuk ayahnya Nabi Yaqub alaihi salam untuk melepaskan Yusuf pergi bersama mereka keluar bermain
untuk mereka menjayakan rancangan jahat mereka untuk menghapuskan Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab tu dikatakan falamma zahabu, maka mereka ini pergi dan mereka sepakat. Mereka cuba untuk menghapuskan Nabi Yusuf dengan mencampakkan Nabi Yusuf ke dalam perigi. Ini cerita sebulan yang lalu. Seterusnya ayat yang ke-16, lembaran cerita baru, iaitu waja'u abahum isya'an yabkun, dan kemudian mereka datang mendapatkan bapa mereka di waktu senja sambil berpura-pura menangis. Mereka berkata, wahai bapa kami, sesungguhnya kami telah pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf di sisi barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan sudah tentu bapa tidak akan percaya kepada kami walaupun kami bercakap benar. Dan mereka datang membawa bajunya yang berlumuran dengan darah palsu. Lalu Yaqub pun berkata, bahkan kamu sebenarnya telah digoda oleh nafsu kamu supaya kamu melakukan sesuatu. Oleh itu aku akan bersabar dengan sebaik-baiknya, dan hanya kepada Allah jua yang dipohon pertolongan tentang perkara yang diceritakan kamu. Okay, ini berkaitan tentang maksud ayat yang kita nak bincangkan pada pagi ini, iaitu ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. Seterusnya kita akan melihat tadabbur ayat yang ke-15, iaitu berkaitan tentang konspirasi jahat mula dijalankan. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, bila mana mereka berjaya memujuk ayahanda Nabi Yaqub alaihi salam untuk mengajak keluar, walaupun pada hakikatnya Nabi Yaqub alaihi salam rasa takut dan rasa sedih. Kita bincang bulan yang lalu, takut ni ialah perasaan yang akan datang, dan sedih ni ialah perasaan yang berlalu. Perasaan yang berlalu maksudnya Nabi Yaqub alaihi salam tahu akan takdir Allah Subhanahu Wa Taala bila mana Nabi Yusuf alaihi salam dibawa keluar. Dia bawa keluar oleh adik-beradiknya 10 orang yang lain, dan Nabi Yaqub alaihi salam rasa bimbang. Mereka mengapa-apakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam disebabkan ketidakpuashatian mereka 10 orang adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam. Seterusnya bila mereka telah berjaya memujuk ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam, maka bermulalah kisah ayat yang ke-15, di mana ayah mereka Nabi Yaqub melepaskan Nabi Yusuf dan pergi bersama mereka dengan hati yang masih lagi berasa bimbang akan keselamatan Nabi Yusuf. Takut-takut terjadi sesuatu perkara yang buruk ke atas dirinya, iaitu yang membincangkan falamma zahabu bihi wa ajma'u. Mereka semua pergi. Semua zahabu di sini iaitu berkaitan 10 orang adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Dan diriwayatkan adik Nabi Yusuf iaitu Bunyamin. Bunyamin tak ikut bersama dengan 10 orang yang tadi. Dia duduk dengan ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam. Wa ajma'u, dan mereka sepakat. Sepakat ni untuk apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah sekalian? Mereka sepakat untuk menghapuskan Nabi Yusuf alaihi salam. Pada asalnya ada yang mencadangkan untuk membunuh, tapi ada salah seorang daripada abang Nabi Yusuf ini kata membunuh ni macam teruk sangat, tapi mereka tetap nak menjayakan agenda jahat mereka kepada Nabi Yusuf alaihi salam dengan mereka kata kita campakkan sahaja Nabi Yusuf ini ke dalam perigi. Seterusnya disebut Nabi Yusuf dicampak ke dalam perigi. Mereka membawa Nabi Yusuf alaihi salam pergi bersama mereka. Ketika dalam perjalanan mereka berkumpul kembali untuk mencampakkan Nabi Yusuf ke dalam perigi. Mereka melaksanakan rancangan jahat mereka itu. Nabi Yusuf alaihi salam dicampakkan ke dalam perigi yang berdekatan dengan laluan para pedagang dan kafilah dari Syam ke Mesir. Walaupun mereka ni cuba melakukan agenda jahat kepada Nabi Yusuf, sebenarnya dalam hati mereka ni rasa tak patut juga kita buat kepada Nabi Yusuf. Sebab tu mereka buang Nabi Yusuf ni di tempat yang dikatakan laluan para kafilah, supaya Nabi Yusuf ni diselamatkan. Diselamatkan oleh para kafilah yang akan kita bincangkan selepas ni. Bagaimana rombongan kafilah ini ketika mereka ingin mengambil air, mereka nampak Nabi Yusuf berada dalam perigi tersebut.
Walaupun agenda jahat, tapi terdetik dalam hati mereka juga untuk melakukan janganlah jahat sangat. Tapi sebab ketidakpuas hatian tadi. Seterusnya, Al-Quran tidak memaklumkan mana-mana perigi. Berkaitan tentang perigi ni tak diceritakan perigi yang mana. Sebab ini kisah Al-Quran dia cerita secara umum yang dipanggil Al-Mubahamat fi Al-Quran, iaitu perkara yang tidak disebut secara jelas di dalam Al-Quran. Jarak antara rumah mereka dengan perigi itu pun tidak diketahui. Penentuan dan pengetahuan perkara-perkara seperti di atas bukanlah daripada manhaj Al-Quran dalam mempersembahkan kisah-kisahnya, kerana perkara tersebut tidak mendatangkan apa-apa manfaat pun. Sebab kita sedia maklum kisah Nabi Yusuf ni terlampau banyak kisah Israiliyat. Israiliyat ni cerita yang ditokok tambah untuk menyedapkan cerita. Saya baca dalam buku ni ada dinyatakan bagaimana Nabi Yusuf tu dibukakan bajunya, dihumban dalam perigi. Itu sebenarnya cerita-cerita yang ditokok tambah. Yang cerita dalam Al-Quran secara umum sahaja. Oleh sebab itu, kita tinggalkan perincian perkara ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran sahaja. Perkara ini yang dikenali sebagai Al-Mubahamat fi Al-Quran, perkara yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Tambahan pula, Al-Quran tidak menceritakan secara terperinci tentang adegan-adegan berlaku di perigi tersebut. Kisah Israiliyat ada cerita. Dia cerita dengan teliti. Bagaimana adik-beradik Nabi Yusuf ni, ada yang dikatakan nama Rubain, ada nama Yahuzza. Itu semua kisah Israiliyat. Dalam Al-Quran tak sebut pun nama-nama adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kisah Israiliyat ada. Sebab nak menambahkan cerita. Yang paling penting kita mestilah mendapatkan berita yang sahih, cerita yang sahih daripada Al-Quran dan merujuk kepada As-Sunnah. Seterusnya disebut kemungkinan antara hikmah mengapa adegan di perigi ini hanya diceritakan secara sepintas lalu adalah disebabkan oleh perbuatan mereka itu merupakan satu perbuatan jahat. Ini pandangan pengarang buku ni. Al-Quran tak ceritakan detail tentang bagaimana proses mereka mencampakkan Nabi Yusuf itu ke dalam perigi, sebab tak elok ni jangan diajar. Banyak filem-filem Melayu ni memanglah dia punya objektif dia nak menyampaikan tentang kebenaran, tapi jalan cerita tu banyak yang tak elok. Sebenarnya perkara tak elok ni tak perlu diajar. Manusia akan tahu. Sepatutnya kita kena mempromosikan perkara-perkara baik. Macam contoh, minta maaf saya sebut kisah cerita filem Rempit, Bosiah dan sebagainya. Benda tu tak perlu dia ajar. Memang masyarakat kita tahu tentang perkara mungkar. Malahan kalau kita ajar, lagi orang mengikut. Walaupun pada dasarnya objektifnya adalah untuk memberi pengajaran. Yang pentingnya kita kena promosi kepada manusia ini berkaitan perkara-perkara baik. Kena cerita perkara baik supaya manusia ini akan mengikut perkara tersebut dan manusia ini dilingkungi dengan perkara baik. Bila dilingkungi dengan perkara baik, insya-Allah mereka akan usaha untuk jadi baik. Perkara jahat jangan diajar. Okey. Pengarang buku ini menyatakan sedemikian. Sebab apa Al-Quran itu tidak menceritakan secara detail bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ini dicampakkan ke dalam perigi. Satu perbuatan yang tidak patut dilakukan, lebih-lebih lagi di antara adik-beradik. Adegan ini juga menunjukkan batil telah mengatasi yang hak. Perbuatan ini hanya dilakukan oleh mereka yang lemah imannya. Kesian Nabi Yusuf ni. Yang buat jahat kepada Nabi Yusuf ni bukan orang lain, ya, khianat. Adik-beradik sendiri yang khianat disebabkan ketidakpuashatian mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Disebut perbuatan ini hanya dilakukan oleh mereka yang lemah iman dan yang terpedaya dengan bisikan syaitan. Oleh yang demikian, adegan ini cepat-cepat ditutup bagi mengelakkan hati-hati mereka yang lemah iman terkesan dengannya. Samalah juga kalau kita tengok ramai orang hari ini yang dulu zaman jahiliah dia melakukan kemungkaran, melakukan kesilapan. Selepas dia berhijrah, dia berubah jadi baik,
dia cerita tentang keburukan yang dia lakukan. Sebenarnya pada pendapat saya, dan saya rujuk pada tuan guru yang lain kata sebut, sebenarnya bila kita dah berhijrah kepada perkara baik ni, kita jangan cerita benda buruk kita lakukan. Kita tak perlu nak throwback, kita kena move on. Kita kena terus ke depan. Takut-takut cerita buruk kita tadi dijadikan teladan oleh anak-anak, generasi muda-mudi. Dia akan beranggapan tak apa, dulu abah kita macam ni, abah kita macam ni, last kali dia berubah jadi baik. Kita pun tak apa, kita enjoy dulu. Lepas tu kita berubah jadi baik. Memang pada niat asalnya nak cerita tentang pengajaran. Tapi bila kita cerita benda buruk itu, takut-takut menjadi ikutan kepada orang lain, kerana mereka percaya ending nanti kita berubah, kita bertaubat. Sedangkan kita tak tahu bila mana kita akan mati. Takut-takut tak sempat taubat, kita mati. Sebab kita kata tak apa, kita enjoy dulu, berfoya-foya dulu, sebab nanti di akhir nanti kita taubatlah. Sebab macam artis ni, macam mereka ni, itu tak digalakkan cerita keburukan. Seterusnya disebut, apa yang lebih penting sekarang ialah kenapa tak cerita benda-benda yang sedemikian. Sebenarnya yang lebih penting disebut oleh pengarang buku ini, dia kata apa yang lebih penting sekarang ialah keadaan Nabi Yusuf setelah dicampakkan ke dalam perigi tersebut. Bayangkanlah perasaan dan fikiran seorang budak kecil. Cuma dalam Al-Quran tak sebut budak kecil Nabi Yusuf ni umur berapa tahun. Tapi ada riwayat mengatakan bila dia tak pandai naik ke atas perigi tersebut, kemungkinan Nabi Yusuf ketika ini berusia dalam 6 atau 7 tahun. Dia kalau 9 tahun, 10 tahun ni dia dah cerdik sikit. 6 hingga 7 tahun ni memang budak kecil lagi. Disebut, apakah yang difikirkannya oleh abang-abang mereka sanggup buat budak sekecil 6 hingga 7 tahun itu dilemparkan ke dalam perigi. Cuma dalam Al-Quran tak disebut secara detail umurnya, cuma ada pendapat-pendapat ulama sebut lebih kurang macam tu. Sebab kita pun fikir dari sudut logik akal, kalau 9 tahun, 10 tahun ke atas ni dia ada bijak sikit. Kalau 6 tahun, 7 tahun ni biasanya dia tak berapa nak fikir secara rasional lagi, dan dia biasanya dia dalam keadaan ketakutan. Tapi disebabkan kedengkian oleh 10 orang abang-abang Nabi Yusuf ni, mereka sanggup melakukan demikian kepada Nabi Yusuf. Disebut oleh pengarang buku ini, apakah dosanya sehingga abang-abangnya tergamak melakukan sedemikian terhadapnya. Persoalan demi persoalan sedang bermain di fikiran Nabi Yusuf ketika itu. Maksudnya kalau tadi ke budak kecil ni dibuat macam tu, bimbanglah. Dia pun takut. Kalau ini anak kita 6-7 tahun, kita tinggalkan dia di pasar raya, kita pun pergi tempat-tempat lain ke, ataupun waktu kita beli belah tu, anak kita dia jalan 6-7 tahun tu, dia jalan, kita tak perasan. Kita rasa risau dan dia menangis. Sehingga kadang-kadang disebut dalam pasar raya, pengumuman ada anak siapa yang hilang dan sebagainya. Dia takut. Apatah lagi Nabi Yusuf yang dicampakkan ke dalam perigi ketika itu. Sebab tu kalau kita letakkan diri kita sebagai Nabi Yusuf ketika budak kecil ketika itu, yang lebih kurang usia 6 hingga 7 tahun itu, dicampak dalam perigi keseorangan, mesti merasa bimbang. Namun demikian, bagaimana Allah mengurniakan ketenangan kepada Nabi Yusuf berdasarkan ayat wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim haza wa hum la yash'urun. Maksudnya, dan ketika inilah kami wahyukan kepada Yusuf. Disebut, sesungguhnya engkaulah yang akan menceritakan sendiri kepada mereka tentang perbuatan mereka ini, sedangkan mereka tidak sedar. Daripada pengajaran ayat ini, ayat yang ke-15 ini, di hujung ayat ni banyak memberi pengajaran dan iktibar kepada kita, menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah tidak sekali-kali membiarkan Nabi Yusuf terkapai-kapai dalam memahami perkara tersebut. Ketika di dalam perigi, Allah mengilhamkan kepadanya. Sebab tu ayat wa auhayna. Wa auhayna ini maksudnya, kalau tekstualnya iaitu wahyukan, tapi di sini Nabi Yusuf belum dilantik sebagai nabi. Allah ilhamkan kepada Nabi Yusuf. Latunabbi'annahum.
Diberitahu kepada Nabi Yusuf, sesungguhnya engkau lah yang akan menceritakan sendiri kepada mereka. Ini sebenarnya memberi tahu kepada kita bahawasanya Nabi Yusuf ni akan selamat. Allah dah beritahu dah. Walaupun kamu dicampakkan ke dalam perigi, suatu ketika nanti kamu sendiri yang akan ceritakan ini kepada abang-abang kamu. Bila mana tuan-tuan yang dan perempuan yang dimati Allah sekalian? Bila mana nanti di ending ayat yang di hujung nanti, bagaimana Nabi Yusuf berjumpa dengan abang-abangnya yang meminta sedekah. Abang-abang ni datang minta sedekah kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf cerita ketika itu kepada mereka, dulu kau ada buat khianat pada budak yang bernama Yusuf. Abang-abang mereka kata, mana kau tahu? Sebab apa mereka tak kenal Nabi Yusuf, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Sebab waktu mereka humbankan Nabi Yusuf ke dalam perigi itu, Nabi Yusuf ketika itu kecil. Tapi Nabi Yusuf boleh ingat muka abang-abang dia, sebab abang-abang dia besar, tak jauh berubah. Sebab tu abang-abang yang 10 orang ni tak kenal Nabi Yusuf. Bila Nabi Yusuf kata, kau dulu ada humbankan seorang budak nama Yusuf dalam perigi, kemudian kamu cerita kepada ayah kamu, dia dimakan oleh serigala. Abang-abang dia rasa terkejut. Ini diilhamkan kepada Nabi Yusuf. Ketika dalam perigi itu Allah ilhamkan kepada Nabi Yusuf, nak menunjukkan kepada kita, Nabi Yusuf bila diberitahu macam tu, Nabi Yusuf ni akan selamat. Dia akan selamat, maksudnya dia akan hidup, dia akan dewasa. Dan malahan ketika itu bila mana abang-abangnya datang meminta sedekah kepada Nabi Yusuf, ketika itu Nabi Yusuf dah ada kuasa. Jadi pemerintah. Allah ilhamkan perkara ini kepada Nabi Yusuf supaya Nabi Yusuf tenang. Disebut lagi, hal ini demikian kerana Nabi Yusuf ketika itu masih kecil, yang saya sebut tadi, mereka tak kenal Nabi Yusuf, belum tiba masanya lagi untuk dilantik menjadi Nabi. Sebab tu dalam ayat Quran, walaupun guna wa'auhayna wahyu, tapi kita kena faham di sini, ketika ini Nabi Yusuf ketika dia budak kecil, dia belum lagi dilantik sebagai Nabi. Dia hanya sekadar ilham. Ilham ini diberitahu kepada kita oleh pengarang buku ini sebagaimana yang diilhamkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai panduan kepadanya untuk menyelamatkan anaknya Nabi Musa daripada bahaya. Ilham ini juga Allah pernah beri kepada ibu Nabi Musa alaihi salam. Berdasarkan ayat Al-Quran, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Pengarang buku ni mengaitkan ilham yang diberikan kepada Nabi Yusuf itu berkaitan juga dengan kisah ilham yang diberikan kepada ibu Nabi Musa. Apa maksudnya? Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah dia, dan jika engkau takut akan keselamatannya, maka hanyutkanlah dia ke dalam sungai. Ini kisah ketika mana Fir'aun cuba menghapuskan anak-anak lelaki yang lahir ketika itu. Dan ibu Nabi Musa rasa risau bila dia melahirkan Nabi Musa. Dan Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa, apa perlu buat? Susukan Nabi Musa dan hanyutkan dia ke dalam sungai. Dan Allah beritahu kepada ibu Nabi Musa, jangan engkau takut dan jangan pula bersedih hati, kerana sesungguhnya kami akan memulangkannya ke pangkuanmu kembali dan melantiknya sebagai seorang daripada para rasul. Kita terlompat sikit kisah Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana ibunya menghanyutkan Nabi Musa ni ke sungai Nil, yang akhirnya sampai ke istana Fir'aun. Akhirnya dijumpai oleh isteri Fir'aun yang bernama Asia. Bila jumpa Asia rasa nak jaga. Dia rasa nak jaga kepada Nabi Musa alaihi salam. Ni ada diceritakan dalam surah Al-Qasas, tak silap saya. Pernah saya sampaikan kuliah di surau lain berkaitan tentang kisah ni. Dan bila Asia ni jaga Nabi Musa AS, dan ketika itu Fir'aun cuba nak membunuh Nabi Musa. Ketika itu sebab Fir'aun kata, mana mungkin aku nak jaga anak yang kau jumpa ni, sebab sedangkan aku ni mengarahkan rakyat aku bunuh anak lelaki. Tapi ini disebabkan pujuk rayu seorang
isteri Asia. Akhirnya dia ambilnya Nabi Musa ini dijaga. Dan ketika nak jaga tu, Nabi Musa ni asyik menangis. Akhirnya dibuat pengumuman kepada rakyatnya, siapa yang boleh mententeramkan Nabi Musa ini, maka dilantik sebagai pengasuh istana. Akhirnya ketika itu ibu Nabi Musa menawarkan diri. Saya ringkaskan kisah ni. Menawarkan diri, akhirnya Nabi Musa berhenti menangis. Maka betullah janji Allah mengatakan, Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa tadi, hanyutkan Nabi Musa ini ke sungai dan kamu jangan bimbang. Suatu ketika nanti aku akan jumpakan balik kamu. Melalui perancangan Allah SWT. Nak ceritanya, kisah Nabi Yusuf ini banyak juga aturan daripada perancangan Allah. Nabi Yakub ni tahu, bukan dia tak tahu anak-anak ni cuba buat khianat kepada Nabi Yusuf AS. Tapi Nabi Yakub redha dengan ketentuan Allah tu. Takdir Allah itu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kita kembali kepada kisah Nabi Yusuf. Wahyu daripada Allah sangat penting buat Nabi Yusuf. Ketika itu supaya Nabi Yusuf tidak beremosi dan terkejut serta tidak berputus dorong adik-beradiknya melakukan sedemikian, ialah syaitan dan bisikannya. Semuanya itu adalah disebabkan hasad dengki. Dengki je tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dengki ni kadang-kadang bukan orang jauh, adik-beradik kita juga dengki. Dengki sebab apa? Dia dapat harta lebih, kita dapat harta sikit. Tu kadang bila hari raya tak ziarah rumah dia. Anak-anak tanya, kenapa ayah tak ziarah rumah Pak Long, Pak Ngah dan sebagainya? Senyap je ayah tu kan. Kan? Sebab kadang-kadang sebab tak puas hati, dengki. Maka kisah Nabi Yusuf ni yang kita boleh ambil iktibar lebih kurang sama macam kehidupan kita pada hari ini. Cuma dalam kisah Nabi Yusuf ni mereka mengkhianati dengan cara yang kejam, dengan cuba menghapuskan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka merancang sesuatu yang jahat kepada Nabi Yusuf, sedangkan mereka tidak tahu apa yang akan berlaku di sebalik perbuatan mereka itu. Sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam akan menjadi seorang yang hebat. Dia akan jadi pemerintah Mesir. Yang saya cerita nanti di hujung, nanti abang-abang 10 orang ni datang minta sedekah. Datang minta bantuan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka akan tertunduk malu atas perbuatan mereka. Bila Nabi Yusuf kata kau dulu ada campak seorang budak, mereka pun malu, tunduk. Masa tu mereka tak kenal lagi siapa yang orang yang cakap ni, pemerintah Mesir yang cakap ni. Seterusnya mereka datang ke Mesir minta bantuan makanan. Ni yang saya sebut tadi, mereka minta bantuan makanan kepada adik mereka sendiri. Seterusnya, adik mereka yang campakkan dalam perigi suatu ketika dahulu. Semua perkara ini akan berlaku dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jaga Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab tu kita kena sentiasa melakukan kebaikan. Nabi Yusuf ketika dia kecil, dia memang budak yang baik. Nabi Yusuf belum dilantik sebagai Nabi, tapi Allah dah jaga dah Nabi Yusuf alaihissalam. Berkaitan tentang diri kita, kalau kita sentiasa buat baik, kita peganglah dengan hadis Rasulullah SAW yang menyebut ihfazillah yahfazka. Bila kamu jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kamu. Sebab tu ada motivasi sebut kita hubungan kita secara menegak. Hubungan kita kalau secara menegak ni maksudnya hubungan kita dengan Allah SWT elok, semayangnya elok, auratnya jaga, tuntutan wajib semua kita buat. InsyaAllah hubungan secara mendata pun akan jadi elok. Dia kalau graf tu ada paksi X, paksi Y, vertical dan horizontal. Kan? Sebab bila mana hubungan dengan Allah elok, hubungan dengan manusia pun elok. Allah akan jaga hati kita, Allah akan jaga hubungan sesama masyarakat, sesama makhluk. Sebab apa saya kata sedemikian? Sebab Allah ni yang membolak-balik hati manusia. Kurang rasa dengki, manusia pun kurang dengki dengan kita. Kita pun tak rasa iri hati dengan orang. Sebab kita jaga hubungan kita dengan Allah. Begitulah juga Allah jaga Nabi Yusuf alaihissalam. Ihfazillah yahfazka.
Demikianlah Nabi Yusuf alaihissalam dilihat menghadapi ujian yang diberikan kepadanya satu persatu dengan penuh keyakinan kepada Allah. Ya, ujian yang dirancanakan oleh adik-beradiknya sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain yang buat khianat kepada Nabi Yusuf ni, adik-beradik dia. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam syair Arab. Wa zulmu zawil qurba asyaddu madadah 'ala an-nafsi min waqi'il husamil muhannad. Yang bermaksud, artinya, dan kejahatan yang dilakukan oleh kaum keluarga yang terdekat lebih menyakitkan ke atas seseorang daripada ditusuk dengan belahan pedang yang tajam. Nak sebut kepada kita daripada syair Arab ni, kata kejahatan yang dilakukan adik-beradik ni lebih pedih daripada kejahatan yang dilakukan oleh orang luar. Sebab apa pedih? Adik-beradik yang sama-sama besar, sama-sama daripada kecil kita besar, main sama-sama, tiba bila dapat nikmat sesuatu dia khianat. Itu lagi pedih berbanding orang luar yang melakukan khianat kepada kita. Ini daripada syair Arab. Seterusnya, habis dah kisah Nabi Yusuf dicampakkan ke dalam perigi, dia ada buka lembaran yang baru, iaitu ayat yang ke-16. Waja'u abahum isya'an yabkun. Ini cerita bohong lagi. Cerita bohong abang-abang Nabi Yusuf kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Dan kemudian mereka datang mendapatkan ayah mereka di waktu senja sambil pura-pura nangis. Bila dah campakkan Nabi Yusuf tadi, mereka jumpa kepada ayah mereka. Kenapa waktu senja yang dipilih oleh abang-abang mereka yang 10 ini? Qalu ya abana inna zahabna nastabiqu Yusufa inda mata'ina fa bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Bila mana mereka balik, mereka nangis. Mereka nangis pura-pura sedih. Konon-konon Nabi Yusuf ni dah dimakan serigala. Kenapa mereka nak nangis? Sebab nak menjayakan tipu daya mereka kepada ayah mereka Nabi Yaqub. Sebenarnya Nabi Yaqub tahu dah mereka tipu, tapi mereka nangis tu nak mengiyakan. Kalau mereka tak nangis, lagilah nampak membongaknya, orang Goi kata kan. Kenalah menangis. Orang Melayu kata apa? Air mata sang buaya. Air mata buaya. Menangis. Dan psikologi kata, saya tak tahulah benda ni betul, dia kata kalau anak-anak kita nangis, tengok mata dia, air mata tu keluar di mana? Di tepi ke, tengah ke, sini. Kalau tengah tu, memang pura-pura. Memang pura-pura. Air mata kita perasan dia keluar di tengah-tengah, memang pura. Kalau keluar tepi tu, dia betul sedih. Tak tahulah, ini ada psikologi beritahu. Dia kata, tengok. Sebab tu kalau kita tengok pelakon ni nangis, tengok air mata dia keluar kat mana. Tapi dalam buku ni tak ada lah cerita. Ini saya dapat daripada bila bincang dengan kawan. Dia kata, Ustaz, anak kalau menangis ni Ustaz tengok dia. Dia mata dia menangis kat mana Ustaz? Air mata dia. Kalau tengah tu Ustaz, dia tipu lah tu. Tapi kalau tepi tu betul. Tepi keluar sini, dia betul. Dia ada air mata menangis, air mata tipu dan air mata kegembiraan. Tengok belah mana dia keluar. Yang ilmu ni kita kena belajar lagi lah. Psikologi. Ini ilmu psikologi. Nak ceritanya tadi, abang-abang 10 ni nangis. Pura-pura nangis. Mereka kata, wahai ayah kami. Wahai ayah kami, sesungguhnya ketika kami sampai satu tempat untuk permainan kami berlumba. Kami lumba lari. Dia sebut. Dan kami tinggalkan Yusuf di sisi barang kami. Kenapa Nabi Yusuf tak ikut serta lumba lari dengan abang-abang dia? Sebab ketika itu Nabi Yusuf kecil. Mana boleh nak lumba lari, abang-abang dia besar. Ini nak ceritanya, abang-abang dia beritahu kepada ayahandanya Nabi Yaqub. Maka kami tinggalkan Nabi Yusuf ni di sisi barang-barang kami. Lalu ketika kami lari tadi, kami tak sedar, disebut sini, lalu dia dimakan oleh serigala. Dan sudah tentu ayah tidak akan mempercayai. Disebut di ayat ini, ulama bahas, dia sebut walau kunna sadiqin. Dia dah cerita lah. Dia dah cerita kami ni lari sama-sama. Lepas tu kami tinggalkan Yusuf ni kecil, sebab dia tak ikut kami, sebab dia kecil di sisi barang kami. Logik kita fikir, kalau adik kita yang kecil ni, abang-abang ni kalau nak main pun jangan tinggal jauh. Takkan tak nampak serigala nak makan. Ini dia katakan memongak, nipu. Dan mereka beritahu kepada ayahnya, kalau kami cerita macam ni pun, walau kunna sadiqin, mereka sendiri rasa, wah ayah memang tak percaya ni. Dia kata,
Disebut walau kunna. Ulama bahas kenapa guna walau, kenapa tak guna inna. Lau ni disebut sini lau jika. Kami cerita macam ni pun ayah tidak akan percaya kami walaupun kami bercakap benar. Dia tipu dan dia rasa dia orang tak percaya dia. Ini bukan tipu dah. Kan? Orang kalau menipu, dia akan tahu, dia akan bila dia menipu, orang lain pun tak akan sedar dia tipu. Itu orang yang hebat dalam menipu. Ni ada syarat juga menipu ni. Kan? Orang yang menipu ni, kalau dia hebat menipu, dia tipu orang lain tak tahu dia tipu. Tapi yang anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam 10 orang ni, dia cuba tipu ayah dia, tapi ayah dia tetap tahu. Walaupun dia sendiri beritahu, kami cakap ni memang ayah tak percaya pun. Macam kita tengok orang derma kan, saya ikhlas ni tuan-tuan. Tak perlu cakap ikhlas. Tak perlu cakap ikhlas. Orang yang biasa ikhlas ni dia tak perlu sebut, dia derma saja. Ikhlas bila sebut ni kita rasa lain sikit. Macam ini juga. Disebut sini bila dia cakap tipu, dia cerita-cerita macam tu, dia kata kat ayah, kami cerita macam ni pun bukan ayah percaya pun. Dia cakap ni, dia sendiri tahu dah dia tu menipu. Dan mereka datang. Dahlah mereka menipu dalam masa sama. Kalau kita tengok kisah penipuan mereka ni tidak berjaya. Tak boleh nampak gayanya, kita tak boleh cerita secara detail lah, 7 suku lah. Saya baca ayat je secara umum. Tak akan berjaya sebab apa? Dan mereka datang dengan darah. Dalam masa yang sama, lalu Nabi Yaqub pun disebut, lalu Nabi Yaqub pun berkata, bahkan kamu sebenarnya telah digoda oleh nafsu kamu. Nak ceritanya tentang baju tadi, baju berdarah. Dia kata kena makan dengan serigala. Tapi baju tu dilumur dengan darah, tak ada koyak rabak pun. Di situ dah kantoi lah. Bahasa kita kata dah kantoi dah. Tak ada dah dia makan tu dengan serigala. Ada riwayat mengatakan mereka ni tangkap kambing, mereka sembelih, darah kambing tu dilumurkan kepada baju Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi dekat baju tu tak ada koyak rabak pun. Kalau makan serigala mesti ada koyak, mesti nampak dia punya gigitan serigala tu. Tapi tak ada. Di situ dah nampak dia menipu dah. Bahkan disebut dan bila diceritakan dalam kisah ni ada beberapa pengajaran. Bila adik-beradik Nabi Yusuf ni cerita sedemikian kepada Nabi Yaqub, dan Nabi Yaqub jawab kepada mereka, bahkan kamu sebenarnya telah digoda oleh nafsu kamu supaya melakukan sesuatu. Nabi Yaqub tahu. Tapi di sini kita tengok Nabi Yaqub tak marah pun. Dia tak marah. Sebab tu ayat seterusnya disebut oleh itu ayat Qurannya iaitu fasabrun jamil. Nabi Yaqub bersabar. Di sini ada beberapa pengajaran ringkas yang kita boleh ambil. Kalau kita sebagai seorang ayah, kita dalam ahli keluarga kita, anak-anak kita ni Allah uji dengan kenakalan. Bila dia nakal, jangan kita halau dia keluar rumah. Dia takuti kalau kita halau keluar rumah, kita kata kau ni tak nak dengar cakap, aku tak terima kau sebagai seorang anak. Bila kita marah dia lagi sedemikian, dia akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Bila dia keluar rumah, dia akan bercampur dengan orang yang tak tentu hala. Di situ akan menambahkan lagi masalah. Kita tengok apa yang Nabi Yaqub buat. Bila dia tahu dah anak-anak yang 10 orang yang menipu, Nabi Yaqub kata kau sebenarnya dipengaruhi digoda oleh nafsu. Maka ke atas diriku Nabi Yaqub kata fasabrun jamil, aku bersabar. Maka bersabarlah di atas ujian tersebut. Ini kehebatan yang Allah berikan kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni dia tahu dah. Dia kenal kan, bila ayah ni tahu anak ni karakter dia macam mana, anak ni karakter macam mana, anak ni karakter macam mana. Tapi Nabi Yaqub tak marah. Ayat ni pun tak ada cerita maki kepada anak-anak dia. Bayangkan Nabi Yusuf ni anak kesayangan Nabi Yaqub. Tiba-tiba tadi masa sebelum kau nak keluar tadi kau janji dengan aku. Ada ayat yang sebelum ni, ayat sebelah, dia kata kami akan jaga ni, kami ni besar-besar, kami tak akan tinggalkan adik-adik kami. Tapi bila dah bawa keluar, cerita lain pula. Dia kata kita tinggalkan, kami ni tinggalkan adik kami ni Yusuf ni sebab adik kami ni kecil, tak boleh lari dengan kami. Bila kami habis lagi tu, kami tengok Nabi Yusuf ni dah kena makan serigala. Kalau kita macam tu, kita marah. Kan? Aku dah pesan dah jaga adik kau betul-betul. Kan?
Bayangkan anak yang disayangi tiba-tiba hilang. Ini banyaklah ujian kehidupan hari ini kita tengok kan. Kadang-kadang Allah uji anak tu hilang, anak tu diculik dan sebagainya. Bagaimana orang yang menghadapi situasi itu menangani perkara tersebut. Ada orang boleh sabar. Ada orang menyalahkan takdir. Dahlah anak seorang kena culik pula, hilang pula. Yang Nabi Yaqub ni, Nabi Yusuf ni lah yang dia sangat sayang, tiba-tiba hilang. Tapi Nabi Yaqub diceritakan ayat Quran ini fasabrun jamil, maka dia bersabar. Ini secara umum je saya beritahu. Seterusnya disebut ayat yang seterusnya waja'u ala kamisi fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka Allah kata kepada Nabi Yaqub disebut di situ. Oleh itu Nabi Yaqub beritahu, aku akan bersabar dengan sebaik-baiknya dan hanya kepada Allah jua dimohonkan pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah kita mohon pertolongan kepada Allah SWT dengan sabar dan dengan salat. Sabar ni mudah untuk disebut tapi susah untuk dipraktikal. Lidah ni laju je, sabar tuan-tuan, sabar. Tapi kadang-kadang kita sendiri tak sabar. Bukan cakap orang lain pun, saya sendiri. Kan? Anak kadang kecil-kecil ni, kadang dia buat sepa, kita marah dia. Tapi kalau marah tu sebenarnya mendatangkan penyakit. Ni rasa urat belakang ni rasa, ya Allah, rasa tegang marah ni. Tapi kita fikir budak kecil, mana dia tahu, tapi kita terlampau mengikut emosi. Dia kalau psikologi kata sepatutnya kena panggil dia, pujuk dia, kenapa buat macam ni. Tapi kita nak cepat. Kita jerkah dia. Oi, buat apa ni? Kan? Sepatutnya kita buat macam tu. Kita kena banyak bersabar. Dan Allah sebut sini Nabi Yaqub ni wasta'in, disebut wallahul musta'anu ala ma tasifun. Aku mohon pertolongan tentang perkara yang diceritakan oleh kamu. Nabi Yaqub ni berserah kepada Allah, mudah-mudahan Allah tolong Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Yaqub doa pada Allah sedemikian, dan Nabi Yusuf nanti dia akan selamat. Di akhir cerita nanti bila abang-abang dia jumpa minta sedekah, lepas tu abang-abang dia balik beritahu kepada ayahnya Nabi Yaqub, dan Nabi Yaqub tahu yang menceritakan kisah anaknya Nabi Yusuf dihumban dalam perigi itu kepada 10 abang-abang ni, itu adalah Nabi Yusuf. Sebab waktu tu abang-abang mereka ni tak tahu lagi itu Yusuf. Mereka cerita balik ke ayah. Ayah, ada pemerintah Mesir tu dia tahu. Dulu ada dari kalangan kami ni, kami pernah buat benda yang tak elok kepada Nabi Yusuf. Waktu ni akhirnya abang-abang ni jadi baik. Sebab tu nak ceritanya proses tarbiyah ni panjang tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian. Dia bukan hari ni kita tanam biji benih, besok dah keluar buah. Kita tunggu pokok ni buah tak buah aku tebang pokok ni kan. Kan? Tunggulah sikit, kena baja dia, kena siram dia. Macam itulah kita nak mendidik masyarakat kita, anak-anak kita, mestilah kita kena ada proses didikan yang bersistematik, yang beransur-ansur. Kan? Yang kecil kita jadikan memang betul layan dia sebagai seorang anak. Bila dah umur dewasa, kita layan dia seperti seorang kawan. Boleh ngeteh sama-sama, boleh keluar minum sama-sama. Sebab tu kalau kita tengok hari ni kadang-kadang remaja di sekolah, dia lebih suka menceritakan masalah dia kepada rakan-rakan berbanding ayah dan ibu. Sebab mereka rasa ayah dan ibu mereka ni jurang dia jauh. Bila ayah dan ibu ni dia tidak rapat dengan anak-anaknya. Sebab tu kita kena cuba berusaha ke arah proses pendidikan yang betul. Kalau kita tengok ini, Nabi Yaqub ni anak ni tak marah pun. Tak marah, tapi Nabi Yaqub pesan, kamu semua ni dipengaruhi oleh nafsu, kamu buat macam ni. Kan? Tapi aku nak marah nak buat macam mana? Dan Nabi Yusuf tak ada. Nak buat macam mana? Aku marah pun sia-sia je. Tapi dalam hati Nabi Yaqub, dia tahu benda itu dengan jahat, dan dia yakin suatu ketika nanti Nabi Yusuf ni akan selamat. Ini Nabi Yusuf, nak ceritanya Nabi Yaqub ni dia redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukup sekadar tu. Nak cerita detail lagi takut tak sempat.
takut lama, bukan tak sempat, takut lama lagi kan tuan pengurusi kan. Kita buka lah kalau ada perbincangan nak bertanya ke. Dia kisah sirah ni dia secara umum saja, tapi kalau nak tanya berkaitan tentang pengajaran tu boleh je. Ada ke tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian? Tak ada tu, as-sukun alamatur ridha. Diam tu tanda setuju. Orang Melayu kata, setuju ke? Setuju. Cuma saya berpesan kepada diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada kuliah yang kita bincangkan tentang tajuk ni, kalau tak dapat semua, janganlah tinggal semua. Ma la yudriku kullu wa la yutriku kullu. Ada pengajaran sedikit, kita ambil dan beramal. Sebab Al-Quran ini, bila kita baca, bukan sekadar kita faham dari sudut maksud, yang paling penting kita kena amalkan. Contoh saya sebut tadi, dari sudut pergaulan kita, dari sudut pergaulan adik-beradik, didikan dengan anak-anak, kita cubalah buat yang terbaik. Saya cakap ni bukan untuk orang lain pun, cakap untuk diri sendiri. Sebab anak saya kecil-kecil lagi, tuan-tuan anak dah besar-besar. Anak besar-besar, kan? Cuma anak dah besar-besar, saya sebut tadi, buat mereka ni sebagai kawan, bincang, ada masalah panggil bincang. InsyaAllah dia akan harmoni. Wallahu alam, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang baik itu datang daripada Allah, dan yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita mengakhiri majlis ilmu kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yang ini Ustaz, dalam proses lagi.